Qainuqa. Okey. Jadi masa Nabi halau Bani Qainuqa, perasan tak siapa datang nak tolong? Siapa yang si hipokrit tu? Abdullah ibn Ubay. Dia letak tangan dekat dalam baju Nabi tu. Nabi kata, okeylah, suka hati kau, suruh dia balik, suruh dia keluar dari sini. Waktu Nabi nak halau Bani Nadir pun Abdullah ibn Ubay akan datang, tunjuk power. Agak-agak you lah. Abdullah ibn Ubay kaum Aus ke Khazraj? Tengok betul-betul. Aus ke Khazraj? Khazraj, yes. Jadi kan Abdullah ibn Ubay dah tolong ni. Sekarang yang ini agak-agak Abdullah ibn Ubay akan tolong tak? Tak ada kaitan dengan dia. Bukan geng aku, not my ally. Jadi waktu Nabi nak selesaikan Bani Quraizah dan sahabat-sahabat Nabi yang berbangsa Aus, dia tahu punishment bagi mereka ialah mati. Abu Lubabah orang Aus lah tu. Dia tahu punishment mati. Jadi diorang akan kerumun Nabi, jangan buat macam ni Nabi. Ingat tak dulu waktu Qainuqa, kau dengar tak cakap Abdullah ibn Ubay? Kau tolong kan? Kau bagi can kan? Sekarang lepas tu Bani Nadir, kau dengar tak cakap si Ibnu Ubay? Kau dengar kan? Sekarang bagilah kami pula peluang untuk tolong kawan lama kami. Lepaskan mereka. Nabi sampai sangkut. Sebab yang suruh lepaskan sahabat-sahabat dia sendiri. Tetapi diorang ada kaitan family, faham tak? Kadang-kadang diorang ada intermarriage pun ada. Kemudian kawan dari kecil, dia pernah tolong aku waktu perang, aku pernah tolong dia. So kawan. Nabi pun sangkut. Dan atas sangkut Nabi ni, Nabi taklah cakap, aku nak tanya kau Nabi ke aku Nabi? Kan kita kalau sangkut hanya kita cakap, kau cikgu ke aku cikgu? Kalau cikgu ni, korang ni banyak sangat soal, aku ustaz ke kau ustaz, katanya. Betul tak? Sebab kita dah tak ada pilihan tu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia faham psikologi kawan-kawan dia. Kau memang sayang mereka, aku faham. So dia cakap apa? Apa kata? Nabi kata, apa kata kita minta satu orang ketua kamu untuk bagi jawapan untuk Bani Quraizah? Siapa ketua diorang masa tu? Antara orang yang besar dalam Bani Quraizah, dalam Aus. Sa'ad ibn Mu'az. Dia kena apa sekarang ni? Dia tengah luka teruk, berdarah teruk kan? Sebenarnya dia tak ada pun kat situ. So Nabi akan arahkan beberapa orang Aus pergi bawa ketua kau yang tengah sakit dekat Madinah tu. So diorang akan pergi, diorang akan angkat dia. Dia tak larat dah. Dia dah tak boleh jalan tau. Sebab dah bleeding banyak. Kita boleh bayangkan muka dah pucat dah ni. Kejap lagi dia akan mati. Angkat, letak atas kuda ke unta ke, akan bawa dia dengan baik. On the way, geng Aus, kan family semua ni, akan banyak cakap dekat Sa'ad, jangan lupa tau, ingat tak Bani Quraizah tolong kau dulu? Kau ingat tak yang tu? Dia akan ingatkan nama-nama orang yang baik dengan Sa'ad. Sebab sekarang ni Nabi kata apa tau? Aku tak nak jadi judge, biar kaum kau jadi judge. Faham tak? Sepatutnya Nabi jadi judge. Akulah tentukan, aku ketua negara. Tapi sebab korang macam tak berapa nak setuju dengan aku serah balik kat kaum kau sendiri. Iaitu, so that bila Sa'ad cakap apa-apa, kau takkan bantah. Betul tak? It's your own people. Nabi tak nak orang bantah dia tanpa sebab lah. Nak bagi dia peluang untuk rasa puas hati. Engkau yang buat keputusan. On the way, Sa'ad cakap banyak ke sikit, senyap. Dia dengar macam-macam ni propaganda orang. Kau jangan lupa, ingat tak dorang. Sa'ad kata okey. Sampai kat depan Nabi. Nabi kata, Sa'ad, kita nak kau buat keputusan sekarang. Diorang macam tak nak dengar cakap aku. Gitulah, kami ada kira stalemate dia panggil. Tak pasti, you menang ke aku menang. So Sa'ad, please help us, bagi jawapan. So Sa'ad akan tanya kat kaum dia, kamu akan ikut tak cakap aku dengan apa yang aku cakap kalau aku buat keputusan? Dia cakap, mestilah, kau ketua kami. Okay, good, sit down. Dia akan tanya dekat Bani Quraizah, what about you? Yes, you are our long time friend. We will listen to you. Okay. Dan tanpa dia tanya Nabi, kau tak adalah macam tu kan? Dan kau juga wahai Nabi? Nabi kata ya, tanpa dia tengok pun Nabi. Dia nak tanya Nabi pun setuju ke dengan apa saja dia cakap. Sebab dia sekarang ni jadi ketua pula ni. Nabi dah transfer power kat dia. Dan waktu ini dia akan cakap, aku buat keputusan, sebab kan aku ni kan,
bahawa semua lelaki Bani Quraizah dibunuh. Ni kawan lama ni tau, semua dia kenal. Tapi aku buat keputusan, semua lelaki Bani Quraizah dibunuh, harta mereka dirampas, anak dan isteri mereka jadi tawanan, jadi hamba. Dah, semua orang terkejut, betul tak? Bani Quraizah pun agak terkejut, tapi dia faham dia mesti akan kenanya, sebab dia orang dah buat banyak salah. Kesalahannya ni yang paling besar sekali lah. Maka akhirnya terpaksa lah ikut kan. Maka Nabi akan cakap apa tahu? Wahai Sa'ad, keputusan kau ni sama dengan keputusan Allah di langit tu, katanya. Sama, sebiji. Macam itulah Allah cakap. Maknanya Nabi dah dapat wahyu, cuma Nabi nak bagi puas hati kepada mereka. Nabi yakin Allah mesti akan tolongnya. Betul tak? Allah mesti akan jadikan juga, jalankan juga takdir dia. Apa kita nak risau? But through my mouth or your mouth. Maka sebiji apa yang kau cakap, Allah dah cakap. Maka startlah diorang execute semua lelaki, dan perempuan-perempuan dia akan jadi hamba kepada orang Islam. Itulah. Berapa orang lelaki akan dibunuh? Mengikut riwayat 800 orang akan dibunuh. Ini satu pelajaran yang baik untuk orang lain kalau mereka nak khianat kepada kita lagi. Pengkhianatan benda yang tak boleh dikompromikan. Kalau you bagi can kali ni, orang akan khianat lagi, orang akan khianat lagi. So pengkhianatan kena tegas, mati, walaupun dia family member dan sebagainya. Ada soalan tak? Tak, diorang dah memang, diorang dah tak boleh lawan dah sebenarnya, sebab diorang dah turun tu pun. So diorang just tangkap seorang-seorang dan. Sebab kalau diorang tak serah diri pun, kita kepung diorang, lagi 2-3 bulan mati lah diorang. Tak boleh, sebab kita dah kerumun diorang. Nabi dah datang ramai dengan geng-geng Ahzab kan. Kan diorang sebenarnya tengah siap untuk perang. So diorang dah siap berperang lagi dah ni. So kalaupun diorang tak nak turun, diorang akan turun juga lepas sebulan. Lepas makan habis, air dah habis, diorang kena keluar. Gitulah. Bunuh je, tak ada peperangan. So Bani Quraizah ialah execution lah. Dia pembunuhan lah sebenarnya kan, ataupun hukuman kepada Bani Quraizah, bukan perang. Tapi biasa orang sebut perang Bani Quraizah tak salah, tapi peristiwa Bani Quraizah lah biasa buat. Settle. Kita belajarkan kat sekolah dulu. Ada kan sebut Bani Quraizah apa semua? Ada kan? Tapi hari ni faham lebih sikit Alhamdulillah. Ya, ada beberapa saja sikit yang baik-baik. Secara umum diorang semua akan kena halau. Masa inilah nanti Nabi akan kahwin, Nabi akan dapat satu hamba namanya Raihanah. Raihanah ini ialah Banu Nadir, tapi dia kahwin dengan lelaki Bani Quraizah. Suami dia akan kena bunuh, dia akan jadi hamba. Nabi akan ambil Raihanah, dan mengikut riwayat Nabi tak pernah bebaskan dia untuk jadi isteri. Riwayat yang lebih kuat mengatakan dia akan maintain sebagai hamba Nabi. Raihanah namanya, dan dia berbangsa Yahudi. So at least 2 orang kita boleh kata pasangan Nabi lah yang berbangsa Yahudi. Satu si Raihanah, satu lagi lah Safiyah binti Huyai. Masa dalam 800 orang ni yang kena bunuh seorang-seorang, bapa si Safiyah tu yang sebenarnya berbangsa Banu Nadir, kan Banu Nadir dah kena halau sebenarnya, tapi bapa dia datang balik untuk tolong dorang dan untuk hasut mereka lawan dengan Nabi dalam perang Ahzab. So dia sangkut dalam perkampungan Bani Quraizah. So dia sendiri, dia pun lagi logik kena bunuh kan. So Nabi akan bunuh bakal bapa mertua dia. Bukan dia sendirilah, tapi dia akan dibunuh lah. Sorry. Hamba. Jadi hamba. Yes, jadi hamba. Dan waktu inilah ada timbul satu lagi perkara. Ada beberapa budak yang akan jadi sahabat Nabi. Dia selamat hari itu kerana dia budak. Selamat hanya sebab apa tahu? Bunyinya macam pelik lah. Hanya kerana dia tak ada bulu hari-hari. Sebab diorang tak tahu umur you berapa. Bukan ada seorang anak. So Nabi kata semua lelaki dewasa bunuh. Masa itu dewasa means you dah ada secondary sexual characteristic.
Maksudnya kalau perempuan ada apa yang dia patut ada, lelaki dah ada hari-hari, bulu hari-hari. Jadi dia orang buka seluar budak-budak lah. Yang umur 13, 12 tak pasti ni, yang dah tua misai semua kena lah. Buka tengok, budak-budak lagi, sini hamba. Buka je, sorry kau dah ada bulu. Bunuh. Jadi ada satu orang sahabat dia kata, aku pun ditarik, dia cek, nasib baik aku tak ada katanya. Kemudian aku ditolak sebagai hamba, dan lepas tu dia akan jadi sahabat Nabi tau. Dia akan meriwayatkan hadis. Kalau you nak tahu macam mana nak cek hadis ni, cek dia Al-Qurazi. Al-Qurazi maknanya berbangsa Quraizah. Kan. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi nama Al-Qurazi. Antara yang kita kenal ialah Abdurrahman ibn Zubair Al-Quraizi dan Rifai Al-Quraizi. Itulah dua nama yang saya tahu dalam Sahih Bukhari ada. Bahawa Nabi ada sahabat-sahabat daripada Yahudi lah. Habis tak? Boleh tak kita habiskan cerita ni sekarang? Habis? Kunci? You ada question ke? Did I stop you tadi? No, okay. So boleh tak kunci cerita Ahzab? Perasan tak semuanya berkait-kait? Kan berkait-kait. Okey. Habis cerita Al-Ahzab dan habis juga peristiwa Bani Quraizah. Saya nak tanya, you guys boleh tak cerita balik kat orang? Lebih kurang lah. Kalau tengok balik nota ya, okey. Boleh kan cerita kat adik? Adik je, bukan buat ceramah pun. Cerita kat adik, cerita kat isteri, kat anak kan. Okey? Saya nak minta, kalau you rasa kelas macam ini bagus, okey, you kena iklankan. Faham tak? Iklankan. Maksud dia, cakap dalam Facebook, Alhamdulillah kami dah habis 2 hari kelas ni, kami belajar pasal ni, dan buatlah 3 poin, 2 poin dah. Supaya kawan-kawan you tanya, dan you kata kelas DIDT best, selesa, ustaznya okey, boleh tanya saya banyak question, saya galakkan, saya recommend 5 bintang. You faham tak? Kita perlukan iklan dari you. Setakat share poster tak jadi. Ya. Menunjuk. Macam menunjuk kat orang lah. Tapi okey, dia iklan yang baik. Tapi tak apa, kita faham ada orang yang ada tak boleh kontrol ikhlas hati dia tu. Kejap. Soalan tu baik kak. Soalan yang bagus. Memang ada orang yang kalau dia sedekah depan orang, hati dia rasa macam tapi ada orang dia memang nak letak depan muka you RM50, supaya you bagi RM20, supaya you jangan bagi RM1, bagi RM20. Sebab aku yang susah sikit pun RM50. Faham tak? Sebab tu Nabi pernah puji orang yang sedekah depan-depan. Pernah dengar? Satu kaum, satu caravan datang, dan diorang sangat miskin. So Nabi kata, bagilah duit sikit kat diorang, sedekahlah. Sedekah tu slow sangat datang. Nabi nak longgok kat sini, nak bagi kat diorang. Sedekah adalah orang tinggal RM1, RM2. Faham tak? Sedekah slow sangat. Maka Nabi kata sedekah lagi. Slow sangat. Kemudian datang satu lelaki, sahabat Nabi. Dia sedekah banyak. Start dia sedekah banyak, orang lain macam, takkan aku sedekah sikit kan. Maka diorang balik rumah dan banyak lagi sedekahnya. Dan maka settle lah masalah orang miskin ni. Maka bila Nabi tengok yang lelaki pertama tu start, orang lain ikut. Perasan tak korang ni semua senang terpengaruh sebenarnya. Macam ni, kalau kita bubuh satu tabung ni, tabung tu tak nampak transparent lah, transparent. You letak RM1, nampak semua nampak RM1. Kalau abang ni start bagi RM10, saya yakin susah untuk dapat RM1 daripada korang. At least korang kalau letak RM3 ke, dia terpengaruh tau atas kebaikan, bukan nak menunjuk. Terpengaruh. Allah, adik tu tak, ni adik mana yang baru lepas SPM tu, kan? Kerja pun belum, aku dah jadi apa kan, aku ada beasiswa RM5,000 setahun ke apa kan. Adik yang tak ada kerja ni pun bubuh RM10, aku nak bubuh 5 lah at least, ataupun 20. Betul tak nanti? Setuju tak? Setuju tak? Maka sahabat Nabi yang start bagi tu kan, buatkan ramai orang bagi. Tak apa jadi, Nabi akan lantunkan satu hadis. Dia akan cakap, dia kata, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, siapa yang tunjukkan satu kebaikan, maka dia dapat pahalanya sebab tunjukkan kebaikan, buat kebaikan tu.
wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang ikut dia ila yaumil qiyamah. Maksudnya kalau you kuatlah semangat tu untuk sedekah secara open tu. Sebab ada orang memang tak boleh. Dia memang tak boleh. Dia kena jenis buang tak ada orang nampak. Dia tak boleh orang tengok. Kalau tengok dia ikhlas dia akan hancur. Ada, saya faham. Memang ada tau. Jadi orang macam ni kita jangan paksa dia buat kerja yang open-open. Tapi bagi orang yang hati keras, tak ada hal dia, iklankan. Yang tak risau, iklankan je dengan harapan tak apalah ya Allah, kalau ikhlas aku untuk posting Facebook ni tak berapa cantik, gantikanlah dengan bila orang datang kelas. Kan kita dapat pahala wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang buat dia ila yaumul qiyamah. Maknanya kalau dia buat, dia pula iklan, 3 adik-beradik dia datang, you dapat pahala sebiji macam you yang panggil 3 adik-beradik dia. Sebiji. Allah yang cakap, Nabi yang cakap. So teruskan buat kebaikan. Dan saya rasa zaman sekarang iklan is very important. Saya rasa lah Tapi saya faham kak, bagus lah soalan tadi tu, yang macam iklan tu kan, macam menunjuk pula katanya kan. Poster je lah. Ada orang cakap ke apa? Asyik engkau je yang pergi kelas. Yelah ustazah katanya. Betul lah. Segan sikit kan. Okay, InsyaAllah Okay. Tapi hadis tadi tu tak lengkap Kemudian Nabi juga cakap, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang tunjukkan satu keburukan, falahu wizruha wa wizru man amila biha, maka untuk dia dosa dan dosa orang yang ikut sampai hari kiamat. Jangan ajar budak merokok, jangan ajar budak isap dadah, jangan ajar budak mencarut. Kalau mak cakap macam ni, jawab macam ni. Ajar pula adik kan. Jangan, sebab kita akan dapat dosa dia. Okey, perang Al-Ahzab selesai dan Quraizah selesai. Break dulu 5 minit, jom. Ada orang dah mata-mata merah dah ni. Boleh? Break sekejap 5 minit. Okay dah, saya searching. Sekarang pukul berapa ni? Okey, break 5 minit insyaAllah. Bismillah. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Abang tanya, we are talking about Sa'ad Ibn Mu'az ke yang gegarkan Arasy tu, kematian dia, ataupun Sa'ad Ibn Ubadah? Jawapan ialah Sa'ad Ibn Mu'az. Saya agak yakin kita keluar dari bilik ni kita akan lupa semua ni. Tak ada masalah. Tak ada masalah. But at least you know there is one sahabat. Dan you tahu kaitan-kaitan sikit-sikit. Dan sahabat itulah dia yang berkaitan dengan Bani Quraizah. Dan dia akan buat satu keputusan against his own very good friends. Kerana Allah dan Rasul. Kau dah jahat dengan Allah dan Rasul. Aku sayang kau. Sayang, aku ingat kau pernah tolong aku semua macam-macam. But you know what? You have done a big mistake. This is tak boleh dimaafkan. Ini jawapan aku. Demi Allah, demi Rasul, aku tak boleh buat apa-apa. Okay? Sebab tu Nabi respect dengan Sa'ad Ibn Mu'az. Tambahan dengan itu, respect itu bermula awal lagi. Kenapa? Sa'ad Ibn Mu'az lah orang yang disayangi oleh kaum dia. Dia daripada kaum apa tadi? Aus. Dalam Aus dia ada pecah lagi. Kan macam Bani Quraisy, bawah dia ada Banu Hashim lah, Banu Umayyah lah, Banu itu kan. Bawah Aus, Banu Aus dia ada pecah. Pecahan dia lah Banu Ashal. Banu Ashal ke Banu Ashal. Jadi Banu Ashal ni lah daripada si Sa'ad bin Mu'az ni. Bila dia dapat saja Islam, dia balik kampung dia, perkampungan dia lah. Dia kata semua orang masuk Islam. Dia macam paksa. Semua orang masuk Islam. Kau cakap apa ni? Aku bagi kau 2 kata je. Kalau kau tak nak masuk Islam, aku tak nak kawan dengan korang semua. Putus saudara. Simple aja. Dengar cakap aku, masuk Islam sekarang. Dia memanglah orang yang penting pun, tapi dia juga orang disayangi, faham tak? Dia bukan pemimpin yang dibenci lah. Orang sayang kat dia. Jadi bila kata kalau korang tak nak masuk Islam, engkau takkan kawan dengan aku. Dah, aku nak kawan orang lain lah.
Jadi dia boykot saudara-saudara dia, kecuali kau masuk Islam. Jadi diorang semua bincang, kata susah kita ni kalau Sa'ad tak nak kawan kita. Sa'ad orang baik kan. Maka mereka akan masuk Islam satu family ramai-ramai. Boleh jadi macam 50 orang gitulah. Maka dialah orangnya yang bila dia masuk Islam, semua keturunan dia masuk Islam. Family immediate dia tu. Bukan senang. Abu Bakar pun lambat sikit dia punya anak akan masuk Islam lepas perang Badar dan sebagainya. Sa'ad lah orang dia. Dia guna emotional blackmail je, tak nak kawan. Merajuk. Jadi diorang kata jangan merajuk lah, kami masuklah Islam semua. Maka semua orang Banu Ashhal akan masuk Islam. Jadi itu yang respect Nabi kat dia. Macam dia ni bagus ni kan, menunjukkan betapa dia baiklah dengan keluarga dia. Kita kalau merajuk dengan orang, orang ikut cakap kita tak? Orang cakap pergilah, memang lama aku tunggu pun tak nak kawan dengan kau. Bagus sangat kau tak kawan aku. Okay. Sa'ad ibn Ubadah on the other hand, dia bukan dari Banu Aus, tapi dia Banu Khazraj. Sa'ad ibn Ubadah. Interesting about this other person is dia calon pertama khalifah. Lepas Nabi wafat, Sa'ad ibn Ubadah lah dia pernah dekat-dekat jadikan dia khalifah. Logiknya, bila Madinah, Nabi wafat di Madinah, Nabi orang mana? Mekah. Dia pendatang tu. Lepas 11 tahun dia pindah ke Madinah, dia wafat. Okey lah, kau Nabi, kau jadi ketua. Lepas engkau wafat, patut siapa yang ambil alih pemerintahan? Patutnya orang tempatan lah. Logik lah. Seperti mana yang Banu Kindah minta tu, ingat tak? Jadi orang Ansar automatik, sebab Nabi tak cakap engkau jadi khalifah, engkau jangan. Nabi tak cakap. Automatik diorang pun buat. Automatik diorang buat mesyuarat sama-sama Ansar. Orang Madinah aja. Siapa ya? Dia kata jom Sa'ad ibn Ubadah. Okey. Dalam kecoh-kecoh nak jadikan Sa'ad ibn Ubadah jadi khalifah, dia pun tak jemput pun orang Mekah, tahu tak? Tak payah jemput sebab diorang kan pendatang. Bukan nak rendahkan mereka. This is our country. Nak semangat tu, faham tak? Jadi diorang dah pilih dah Sa'ad bin Ubadah. Pilih dah bin Ubadah. Tapi Umar akan cari Abu Bakar. Ini semua orang Mekah tau, yang pendatang ni. Umar cari nak Abu Bakar. Dia kata, Abu Bakar, kau tahu tak dia tengah mesyuarat? Mesyuarat apa? Mesyuarat nak pilih ketua. Dia kata tak boleh jadi. Jom kita pergi. Bila diorang sampai kat tempat tu, Umar pula buat pidato. Dia cakap, aku nak tanya kau, tak ingat ke Nabi pernah kata bahawa pemerintahan patutnya dekat tangan Quraisy? Rupanya ada hadis tu, Quraisy yang kena sambung pemerintahan, gitulah. Lepas tu diorang pun sama-sama, diorang Umar nak Abu Bakar akan angkat tangan Umar. Dia akan tangkap dua orang, Abu Ubaidah ibnu Jarrah dan Umar. Dia kata, aku pilih dua-dua ni, korang pilih lah siapa yang kau nak daripada dua orang ni. Umar pula tepis tangan dia, angkat tangan Abu Bakar. Aku bai'ah dengan si Abu Bakar. Aku nak tanya, siapa nak semayang depan Abu Bakar? Siapa yang sanggup jadi imam dan Abu Bakar jadi makmum? Semua orang cakap kami tak sanggup. Tahu tak kenapa? Lepas Nabi jadi imam, bila Nabi sakit, siapa ganti imam? Abu Bakar. Jadi kau berani nak jadi imam, padahal Nabi yang lantik Abu Bakar jadi imam. So dia kata kami tak sanggup. Okeylah, Abu Bakar akan dilantik. Tetapi yang menariknya, Sa'ad ibn Ubadah diriwayatkan dia tak puas hati. Dia cakap, korang dah main trik dengan aku, kata. Pada dia yang layak. Bukan gila kuasa, tapi rasa layak. Beza tau. Dan dia akan merajuk, dan dia akan bawa diri ke Syria, dan dia akan mati di Syria, radhiyallahu anhu. Maka betul tak mereka juga manusia? Mereka pun ada sikit tak puas hati dan sebagainya. Normal lah. Sa'ad ibn Ubadah tak puas hati dengan keputusan tu. Kita memang respect Abu Bakar, sebab kita diajar dari kecil Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Kita diajar. Bagi Sa'ad ibn Ubadah, Abu Bakar sahabat, aku pun sahabat. Dia faham? Kita sama taraf. Kau berperang, aku pun berperang. Engkau sanggup mati untuk Nabi, aku pun sanggup mati untuk Nabi. Apa beza sangat engkau dengan aku? Macam itulah. Jadi bila mereka yang gaduh, kita jangan sibuk-sibuk. Sama je dengan ustaz-ustaz ni. Kan ada mufti lawan mufti. You know what? Biar je, jangan sibuk.
Katakanlah mufti wilayah gaduh dengan mufti Perlis. Katakanlah. Kita yang kecil-kecil jangan cakap apa mufti wilayah pergi balik kampung balik Terengganu Gong Badak tu kan. Jangan sibuk. Sebab ini orang besar lawan orang besar. Orang kecil zip. Sebab you bukan setaraf dengan mereka untuk perli-perli dia orang. Biarlah mereka yang perli sama-sama. Tak apalah. Orang besar cakap pasal orang besar. Dah. Orang yang bijak dia akan tutup mulut sebenarnya. Maksud kita yang kecil ni lah. Sama juga perbincangan atau pergaduhan sama ustaz kan. Ada je ustaz tak puas hati dengan saya. Bila you dengar, oh ya ke, okey, faham tak? Jangan menambah, tak payah nak menolak sangat pun. Oh ya ke sudah. Cuba cakap, oh ya ke. Jangan try. Belajarlah untuk cakap benda tu. Oh ya ke. Jangan kata tak sangka. Itu menambah. Ya Allah katanya. Itu menambah. Kita jawab insya-Allah. Okey, sister tanya, apa kaitan ni kalau Abu Sufyan dibunuh oleh Huzaifah ibnul Yaman pada malam yang sejuk tu? Kalau Abu Sufyan dibunuh, kenapa saya kata habislah sejarah Islam, dia akan berubah? Tak adalah Bani Umayyah. Kerana Abu Sufyan ialah Bani Umayyah. Dan anak dia akan jadi khalifah setelah Ali. Muawiyah nama dia. Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan anak dia akan ganti Yazid ibn Muawiyah. Dan cucu dia Muawiyah nombor 2, Muawiyah the second, akan jadi pemerintah selama 2 bulan. Dan akan diganti oleh Bani Umayyah yang lain, nama dia Marwan, seterusnya. Okey. Tak, Muawiyah tak masuk Islam pun lagi. Okey, macam ni. Sekarang ni Abu Sufyan tak Islam, Muawiyah pun tak Islam. Jadi kalau bapa dia tak masuk Islam, logiknya takkan orang akan ikut. Saya faham. You tengah fikir macam tak lahir lagi ke? Bukan. Dia dah ada, dia dah dewasa dah. Cuma dia tidak Islam. Mereka semua akan masuk Islam tahun 8 Hijrah nanti. Abu Sufyan sikit sebelum pembukaan kota Mekah. Muawiyah beberapa bulan sebelum tu, mengikut satu riwayat. Korang okey? Ada soalan dari sister kat belakang tadi pasal Yahudi. Dia tanya saya, maknanya semua Yahudi yang kita jumpa sekarang, mereka mesti berasal dari 3 kaum Yahudi ni, Banu Nadir, Banu Quraizah, Banu Qainuqa. Jawapannya salah. 3 ini hanya di Madinah. Mereka ini Yahudi yang dah sangkut dalam tanah Arab. Ada Yahudi tempat lain. Masa tu dekat Palestin ada Yahudi lah kot. Dekat ni ada Yahudi, kat tu Yahudi. Adalah Yahudi berterabur lah. Diorang dah jadi macam satu family yang berterabur lah. Okey. Cuma Madinah punya Yahudi ada 3 tribe. Yang menariknya, sejarah Yahudi tak sebut pasal Yahudi di Arab. Macam diorang terputus tau. Yahudi Arab ni macam sangkut, hidup seorang-seorang je. Sejarah Yahudi biasa tak ada pun cakap ada Yahudi yang duduk kat Arab. Sejarah Yahudi yang standard lah. Sebab seolah macam diorang dah terlepas lah. Macam kita lah, kita cakap pasal Melayu. Korang tahu tak ada Melayu dekat Sri Lanka? Betul-betul Melayu, cakap Melayu, tapi Melayu yang tiba-tiba kau tak faham. Saya pun nak pergi, kemudian apa kau cakap ni? Saya pun nak pergi, kemudian dia yang kau tak faham. Dia dah campur bahasa lain tu, bahasa Singla ke apa. You faham tak? Sebab kan duduk negara lain, maka dia campur-campur rojak sikit lah. You search lah Melayu Sri Lanka, you tengok dia punya interview dia, mesti you akan tergelak juga. Macam ni punya Melayu pun ada. Lepas tu you search pula Melayu Cape Town. Kemudian you search lagi Melayu mana tau? Seychelles ada? Pulau Seychelles ada ke Melayu kat situ? Patutnya ada lah. Kan raja-raja apa, tak Raja Ahmad ke apa, dia buang negara kan, buang negeri. Okay, so understand insyaAllah. Alright, korang semua tahu pasal labbaik Allahumma labbaik? Labbaik Allahumma labbaik, itu namanya talbiyah. Labbaika maksud dia ya saya, macam tu, ataupun aku jawab, I answer you. Orang Arab dulu klasik, kalau saya kata
Nama adik apa? Tirmizi. Tirmizi lagi. Tirmizi. Tarmizi. Tahu tak Tirmizi tu apa? Tahu? Tahu? Tirmiz nama tempat. Imam yang namanya Muhammad bin Isa lahir kat sana. Dia tulis buku yang Sunan Tirmizi tu kan. Itu jadi famous Tirmizi tu, nama tempat. Sebab adik belakang tu pun Tirmizi semalam, yang kecil tu, yang datang dengan mak dia duduk sana. Yang kasih mata yang boleh jawab macam-macam soalan tu. Baru 12 tahun rasanya. Mana tadi? Labbaik Allah. So bila saya bagi Tirmizi, jawapan dia boleh kata labbaik. Ya, macam itulah. Ya, aku answer. So bila kita akan buat talbiyah masa kita masuk dalam Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, maknanya aku jawab Allah. Aku jawab, betul tak? Labbaika la syarika lak. Aku jawab bahawa tidak ada yang menyekutukan kau. Itulah. Yang tidak ada sekutu bagi kau lah. Betul, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak kan? Talbiyah itu dah ada ke belum sebelum Nabi Muhammad lahir? Ada. Kalau saya kata haji dah ada, umrah dah ada, talbiyah pun dah ada. Tapi talbiyahnya berbunyi macam ni. Aku tulis ke tak? Labbaik Allahumma labbaik. Okey lah kan? Labbaik Allahumma labbaik illa syarikun huwa lak. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi engkau kecuali sekutu yang kau pilih. Maknanya Allah dah pilih sekutu dia. Siapa? Inilah Hubal, Al-Lata, Uzza. Dia pernah halal kan juga. Kemudian tak cukup dengan tu. Kejap. Okey. Ni dalam Sahih Muslim ni. Illa syarikan huwa lak. Kecuali syirik-syirik engkau tu, maknanya partner engkau tu, yang milik engkau. Maknanya Allah ada memiliki partner. Okey? Tamlikuhu wa ma malak. Engkau memiliki ataupun dia memilikinya, maknanya Allah yang memiliki idol-idol tu, tapi idol-idol tu tak ada power kepada Allah. Allah ada power kepada Hubal, Hubal tak ada power kepada Allah. Nampak tak dia orang punya tauhid sangat hancur? Dia orang tahu tapi macam tak tahu. Dia orang sendiri mengaku bahawa idol ini tak ada power atas Allah. Dia sendiri cakap dalam talbiyahnya, Allah saja ada power atas apa-apa. Tapi still kenapa kau sembah benda tak ada power? Tak apalah, dah biasa nenek moyang katanya. Betul. Akhirnya itu jawapannya. Kita dah biasa buat dah. Begitu juga semua amalan-amalan kita jumpa dalam dunia ni kan. Cakap banyak-banyak sikit, biarlah, dah biasa katanya. Akhirnya dia dah biasa. Itu cerita dia. Jangan gaduh lah. Alright. Ini dalam Sahih Muslim. So itu ialah talbiyah syirik yang mereka buat dulu. Okay, ini cerita dia. The first person untuk bertalbiyah dengan talbiyah tauhid, namanya Thumamah ibnu Uthal. Tak payah sebutlah nama dia, tapi ada kat situ kan. Okay, Thumamah ibnu Uthal, dia dari Banu Hanifah. Kisah ni ada dalam Sahih Bukhari. Lepas kejadian Ar-Raji' dan Bi'rul Ma'unah. Okay, saya ulang lagi sekali. Ar-Raji' yang 10 orang kena bunuh, Bi'rul Ma'unah good. Lepas peristiwa 80 orang kena bunuh, orang Islam lebih sensitif dengan siapa yang lalu dekat Madinah dan sebagainya. So bila dapat je orang yang tak dikenali, pelik-pelik, tak tahu siapa, dia akan tangkap, masuk dalam Madinah. Tangkap tu, anggap dia spy. Ada satu lelaki namanya Thumamah, dia dari Banu Hanifah. On the way nak pergi umrah sebenarnya, dan dia seorang kafir. Dia nak buat umrah macam semua orang kafir yang lain. On the way dia lalu Madinah, datang dari atas lah tu. Dia kena tangkap. Rupanya dia ni orang besar Banu Hanifah. Tapi yang tangkap ni tak tahu. Bawa ke masjid, ikat dia. Bila dia orang panggil Nabi, ada kami tangkap satu orang macam suspicious. Nampak suspicious. Nabi tengok dia, korang tak kenal dia ni.
Ini ketua ni antara orang besar Banu Hanifah. Antara orang besar Banu Hanifah. Banu Hanifah very big. Kalau you nak tahu, dari Banu Hanifah ni lah keluar Musailamah Al-Kazab tu. Nabi palsu datang dari Banu Hanifah lah. Tapi you lagi banyak baca, baru you dapat that whole, apa tu, the whole puzzle lah sikit-sikit lah ya. Dia seorang kafir tapi dia pergi Umrah. dengan umrah. Ha? Kan saya cakap tadi, haji dan umrah sudah ada sebelum kedatangan Al-Quran, sebelum Al-Quran diturunkan. Okey. Cuma haji dan umrah mereka, talbiyahnya syirik, sa'inya syirik, tawafnya syirik, buat semua tu. Arafahnya ada unsur syirik, semua syirik. Allah dan juga partner. Ada partner. Syirik maksudnya partner, tahu? Syirik ada tak digunakan dalam bahasa Melayu? Syarikat. Apa maksud syarikat? Korang ketawa, betul ni? Syarikat bahasa Arab tahu? Syarikah. Partnership, yes. Sebab dalam satu syarikat, mana ada satu pekerja je kan? Boleh tak engkau satu bos, engkau satu syarikat? Dia tak doesn't make sense. At least ada dispatch. At least ada secretary satu. At least ada pekerja seorang untuk kilang kecil engkau tu, membotolkan kicap ke apa. Jadi baru jadi syarikah. Maksudnya komplot ataupun satu gang, partnership lah. So that's the meaning of syarikah, syirik. So sekarang everyday kita akan tengok syarikat syirik. Rupanya syirik ya all over the country. Cuma maksudnya betul, tak adalah salah. So dia nak pergi umrah, dia kena tangkap. Nabi kata, kau orang tangkap siapa ni? Kau tahu tak ni siapa? Siapa Nabi? Dia antara orang besar Banu Hanifah. Tahu tak belakang dia ada berapa orang? Mati kita kalau dia datang, faham tak? So Nabi pun pujuklah dia. Nabi bawa makanan dari rumah, tau. Dia orang masak-masak elok, isteri dia masak pun. Nabi bawa makanan untuk dia. Dia makan dengan lahapnya. Makan. Lepas tu ikat balik. Nabi pun bagilah dakwah pada dia. Dia cakap, dakwahkan la ilaha illallah. Tahu dia cakap apa? Dia tak jawab langsung pasal la ilaha illallah. Dia kata, kau kenal aku siapa kan? Ni Samsing cakap ni. Suruh dengar baik gangster cakap Kau kenal aku siapa? Kalau kau baik dengan aku akan baik dengan kau. Wah, nampak tak dia punya macam mafia yang jawab kan? If you know who I am, be good to me, I'll be good to you. Esok je Nabi datang bawa makanan apa semua. Dia akan makan sedap lah. Nabi akan make sure dia makan sedap, bagi dia makanan. Dan dia akan lahap semua sekali. Makan betul. Dia akan habiskan semua makanan. Esoknya Nabi datang lagi, jawapan dia sama, Samsing. You're good to me, I'll be good to you. Next day, you be good to me, I'll be good to you. Akhirnya Nabi kata, lepaskan dia. Lepas lah, dia akan jalan lah. Tahu dia buat apa? Dia keluar sikit saja, dia cari satu punca air. Kan dia orang ada telaga kecil-kecil semua kan. Dia cari satu punca air dekat Madinah. Dia mandi, dia datang balik depan Nabi. Dia kata, aku nak masuk agama yang kau ajar tu. Nabi akan ajar dia la ilaha illallah. Kita dah tahu kan kenapa dia buat macam ni. Sebab orang tak suka masuk Islam dalam keadaan dipaksa. Aku orang merdeka. Orang Arab itulah dia punya kebanggaan dia. Aku orang merdeka, asal kau ikat aku dan aku macam terpaksa. No. Kemudian dia akan cakap, kemudian akan dibawa makanan untuk dia. Kenapa dia masuk Islam agak-agak? Sebab layanan yang baik lah. Antara sebab yang paling kuat. Yelah, orang akan cakap hidayah dari Allah. Yelah, betul lah tu. Habis kita tak payah dakwah langsung, tutup je mulut. Alah, hidayah sampai-sampai lah, nantaklah kau kan? Mana boleh gitu kan? Kita kena usaha. Ini semua asbab. Maka antara asbab yang kita boleh cari dalam kes Sumamah, they are nice to him. Dan Nabi pun tak paksa dia. Dan Nabi berjaya lah sampaikan kat dia apa itu Islam. Itu yang dia minta, yang dia masuk Islam. Makanan dibawa kepada Sumamah, dia pun makan. Ingat tak dia makan hari tu macam mana? Lahapnya. Kali ni dia makan sikit. Dia makan sikit. Jadi sahabat-sahabat dia macam pelik. Sebab kita dah kenal dia sebagai orang yang dia kalau namanya bukan Islam, dengar, kalau namanya tak ada tauhid lah, senang. Tak ada ingat Tuhan. Saya tak nak cakap Islam tak Islam. Sebab Islam pun bukan ingat Tuhan pun. Kan nama Mustafa Muhammad ke apa ke, namanya Fatimah, but so what? Tak ingat Tuhan. Kalau orangnya ingat Tuhan, dia akan relax dalam hal dunia. Faham tak? Bila makan berpada-pada, jogging berpada-pada, bercakap berpada-pada. Betul tak? Sebab dia tahu dia ada kerja, dia ada tugas nak jawab ke Allah ni.
maka dia ada ibadah dan sebagainya. Bagi orang yang tak ada unsur ketuhanan dalam hidup, dia akan semuanya ekstrim. Semua ekstrim. Kalau dia gila motor, gila sampai nak masuk hospital. Beli motor, beli lagi. Kat rumah ada 3-4 biji motor tak guna pun. Kenapa bang beli banyak sangat? Saya tak boleh tahan, kata. Kalau jumpa je motor antik nak beli, katanya. Gila lah tu. Gila tu pun tak boleh kontrol. Tapi bang nak buat apa kat rumah? Orang melawat pun tidak. Nak kata dalam museum pun tidak. Nak buat apa? Tak tahulah, saya tak boleh tahan. Nak kena beli juga. Problem tu. Faham tak? Maknanya consciousness of Allah tu kurang lah. Saya tak kata tak ada. Maka orang Islam berpada-pada. You minat motor, you beli satu, you hias-hias, tapi you bawa pergi masjid. Saya tengok orang gitu. Duk. Kan? Tak ada hal lah. Tapi dia pakai. At least tak adalah 3-4 biji yang tak pakai. Something is wrong, kan? Semama masuk Islam baru seminit 2 atau mungkin setengah jam, terus berubah tau. Hidup dia bukan pasal gila dunia dah. Berpada-pada sebab lepas ni aku nak pergi ibadah kepada Allah. Betul tak? Maka dia akan makan sikit. Sahabat Nabi macam, apa hal ni? Dia akan tanya Nabi, tadi kan kau perasan tak semalam macam mana? Kau perasan tak hari tu macam mana? Dia makan lahap tau. Sekarang Nabi asal dia makan sikit. Dia orang macam tanya Nabi tau, what's happening? Dan Nabi akan jawab kat dia orang apa? Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kalau tak silap saya, Bukhari, Nabi kata orang Islam, orang kafir, dia makan dengan 7 perut. Orang Islam makan dengan 1 perut. Maknanya iman mengubah cara makan you. Dan cara-cara lain, of course. Iman mengubah cara kita hidup lah. Okay, pernah dengar aku hadis ni, Nama dia Thumamah Ibn Uthal. Tak habis lagi ni. Kemudian dia tanya Nabi, tadi kan kau tahu kan aku lalu sini untuk apa tahu? Untuk pergi umrah. Boleh tak aku sambung umrah? Dan memang niat kan, Nabi kita pergilah buat umrah. Korang tahu kan, Nabi pun tak buat umrah lagi, Abu Bakar pun tak buat umrah lagi tau. Lama dah ni. Diorang semua rindu kat Mekah sebenarnya, tapi diorang tak boleh pergi Mekah. Itu musuh kan, mati nanti. So Sumamah pun pergilah buat umrah. Tapi dialah orang pertama akan membetulkan talbiyah. Dia takkan cakap tu, dia akan cakap la syarika lah. Tidak ada syirik untuk engkau. Dan dia akan berhenti kat situ. Dan dia akan ulang-ulang talbiyah tu. Bila orang dengar, dia macam sakit telinga tau. Habis mana kita punya syirik-syirik yang lain ni? Kan, mana geng-geng yang lain ni? Tak puas hati ada orang nak pukul dia. Sebelum berjaya pukul, Abbas akan datang dan tanya dia orang, kau kenal tak ni siapa yang kau nak pukul-pukul ni? Siapa? Dia ni Thumamah tau, orang Bani Hanifah. Kalau dia komplain kat dia orang, mati kita. Kenapa? Bani Hanifah terkenal, ataupun perkampungan dia orang terkenal sebagai supplier makanan kepada Mekah, Madinah semula. So Mekah yang lebih perlukan makanan daripada luar sebenarnya. So diorang akan kalau diorang berhenti berdagang dengan kita terlepas ni tak makan nasi kita, gitulah. Maka diorang akan stop. Tapi sebab Abu Jahal akan sangat, bukan Abu Jahal, satu orang kafir akan kasar dengan dia, dia akan terasa hati. Bila dia balik, dia tahan, dia tak bagi makan, dia tak bagi menyaga dengan orang Mekah lah. Bani Hanifah, area Madinah. Bani Hanifah, ya. Di area namanya Yamamah. In a place name Yamamah. Sorry. So kita belajarlah something new pula, bahawa orang yang pertama kali membersihkan talbiyah daripada syirik ialah Thumamah Ibnu Uthal. Pembunuhan Salam saya tak nak cerita. Ingat tak cerita Abul As? Ingat cerita Abul As? Saya dah ceritakan nanti dia akan diberi perlindungan oleh isteri. Itulah kisah sekarang ni lah. Abul As kan akan ditangkap, saya kata satu zaman nanti. Semalam saya cerita, inilah kisah Abul As ditangkap. Sampailah dia hidup balik dengan Zainab. Nabi akan cakap, kau pergi kat isteri kau. Dalam hadis tu Nabi tidak suruh dia nikah balik. So dia jadi persoalan fiqah. Sama ada, tahu kan persoalan fiqah dia apa? Semalam saya tak cerita kan. Kalau 2 orang kafir, 1 orang masuk Islam,
Apa jadi pada pasangan dia, suami isteri? Automatic cerai. Siapa cakap automatic cerai angkat tangan? Okey. Siapa kata selain? Apa jawapan you? Tak, sekarang kita ambil yang sekarang, fiqh sekarang. Now. Straight cerai kan? Same day. Same day. Okay, that is one opinion. Another opinion is cerai after 3 months. Another opinion is cerai if that pasangan wants to cerai. Power ada pada orang Islam tu. Another pandangan, you tahu tak ada berapa pandangan? Setahu saya lah, ada lebih daripada 10 pandangan. It's not straightforward. Kenapa tak straightforward? Sebab kes Zainab lah. Kes Zainab, Nabi tak suruh diorang cerai cepat-cepat. Ataupun dah berapa tahun tau diorang berpisah sebenarnya, sebagai Islam dan bukan Islam lah. Kalau saya kira itu dalam 16 tahun, kalau tak silap. Sejak Zainab jadi Muslim dan dia tidak Islam, tapi Nabi tak kecoh pasal menceraikan mereka lah. In fact, bila dah okey, Nabi bagi dia balik macam tu je, tanpa memperbaharui nikah. Jadi apa jawapan paling sesuai kita bagi kawan kita ni? Saya dah masuk Islam, suami saya masih Hindu, suami saya masih Buddhis. Apa kita cakap? Pergi Jabatan Agama katanya. Betul, lebih selamat. Sebab ni hal nikah kahwin ni memang beyond ijtihad, tak boleh. Tak mudah. Tapi saya rasa di IDT punya style ialah, setahu saya, diam-diam je, cuba dakwah pasangan tu. Kalau kau rasa ada peluang, terus dakwah. Kalau kau perlu 3 bulan, dakwah ke 3 bulan. Kalau kau perlu 4 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 5 bulan. Kalau kau rasa dah tak ada 3, 4 bulan, 5 bulan, don't care. Like if I personally, saya secara personal, saya ambil pendapat, kalau akak, katakan suami akak, kalau akak ni rasa dia ada chance untuk, rasa ada peluang untuk tolong suami dia masuk Islam, you take setahun pun tak apa. Boleh hidup bersama macam biasa. Tapi dia tricky sikit kan? Tricky sikit kan? Macam itulah. Tapi lebih selamat ikut kerajaan lah. Saya rasa kerajaan 3 bulan lah. Lepas habis edah, automatic cerai. Habis. Dalam edah dia boleh berubah dan dia boleh rujuk lah. Dia boleh masuk Islam dan rujuk. Okey, jom cerita pasal makanan laut nak. Selama ini Nabi Muhammad tak pernah makan makanan laut rupanya. Sebab diorang duduk kat area yang susah dapat ikan, ayam semualah. Ikan dan ikan duyung semualah. Jadi kisahnya ialah Nabi pernah hantar satu kumpulan 300 orang. Yang ketuanya ialah Abu Ubaidah Ibn Jarrah, dalam satu travelling lah, satu expedition untuk urusan agama lah kan. Adalah tu. Cerita dia bukan pasal pergaduhan atau perang tu. Saya nak cerita pasal makanan. Bila diorang pergi dan diorang balik, diorang akan sesat. Bila sesat, dia pakai ikut jalan laut. Sesat sampai makanan habis. Sesat sampai tinggal 1 biji kurma je. Abu Ubaidah ni punyalah tak cukup makanannya diorang. Diorang akan ration makanan semua tau. Apa saja roti separuh ke apa letak kat sini, kita makan sikit-sikit, okay? Sampai tinggal 1 biji kurma. Diorang cakap diorang akan makan macam baby minum air. Tahu buat apa? Kurma sebiji masuk dalam botol air, minum air sikit-sikit. Sikit-sikit, cukup glukos lah, sikit-sikit sampai habis semua. Kemudian diorang akan jumpa, tiba-tiba tu nampak, terkejut diorang, nampak satu ikan yang besar gedabak. Ikan tu besar semacam tepi laut, bunuh diri, mati. Ikan paus punya geng ni. Punya besarnya ikan tu. Tapi diorang lapar kan. Diorang tak tahu tau boleh makan ke tak. Tapi ini bangkai kan. Ini first time ni diorang jumpa seafood ni. Ikan mesti dah mati. Kalau ikan hidup, dia kena dalam air. Okay. So don't know what to do. Abu Ubaidah kita kan tengah darurat, jom kita makan. Maka diorang start makan lah. Diorang masak ke apa ke lah, berebus apa semua makan. Kemudian dah habis kenyang semua kan, dah happy kan, timbul cerita lain pula. Ikan ni besar betul kan.
Jom kita tengok berapa orang boleh pijak dia punya kepala, mata dia. Sebab besar sangat ikan tu. Mata dia, kalau tak silap saya, 13 orang boleh duduk. Mata dia, orang boleh So maknanya mata dia besar ni. Mata, soket mata dia. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan diorang, si Abu Ubaidah suruh dia buat apa tahu? Ambil ni rib, kan dia ada ribs dia punya rusuk dia, buat macam gerbang. Rusuk dia, korang 2-3 orang angkat buat gerbang. Aku nak try lalu atas unta. Unta tinggi tau, ada manusia lagi atas unta, lalu gerbang tu still tinggi lagi. Oh, besar betul ikan ni katanya. Diorang first time ni. Lepas tu diorang bawa bekal, diorang rebus, simpan. On the way dia makan sikit-sikit sampai Madinah. Bila sampai Madinah, dia pun cerita kat Nabi, Nabi, kami jumpa ikan besar semacam ni, kami makan sebab kami darurat, bla bla bla. Masa inilah Nabi akan cakap, laut itu suci dan bangkainya halal. Airnya suci, bangkainya pun halal. Daripada itu kita dapat makan siput sedut lah, lala, lili, lulu, semua kita belasah kan, sebabkan hadis ni lah. Kalau tidak, tak ada can lah kita. Kita kena sembelih lah ikan kembung. Tangkap tu betul sembelih kan, mati tu. Penat lah ikan bilis kau nak sembelih. Sebab tu bila Nabi buat blanket macam tu, alhamdulillah. Sotong apa semua kita belasah kan, alhamdulillah. Tak cukup dengan tu, Nabi pula cakap lagi, korang ada bawa sikit lah, ada ke lebih? Dia cakap ada. Nabi kita bagi aku sikit. Nabi pun rasalah, boleh jadi itu first time Nabi makan ikan. Macam mana kita tahu itu first time? Sebab sahabat tak tahu pun boleh makan ke tidak ikan. Jadi first time lah tu. Kalau dah ada hukum, sahabat takkan sibuk fikir-fikir. Sebab Abu Ubaidah ialah sahabat yang dah lama juga, bukan sahabat yang baru. Okay, so the first time Nabi makan seafood kemungkinan besar ialah pada tahun 5 Hijrah. Allahu Akbar. Okay, korang kenal Zainab binti Jahsh? Kenal? Okay, awalnya Zainab binti Jahsh ni orang Quraisy dan juga sepupu Nabi. Ingat tak Jahsh tu? Okay, dah boleh bayangkan siapa mak Zainab binti Jahsh? Tak payah. Bukan ingat pun lepas ni. Kalau sebut sekarang tak ingat pun lepas ni kan. Buat apa nak stres. Zainab ialah sepupu Nabi. Cukup korang tahu tu, dia orang Quraisy, dia orang yang ternama. Nabi sayang kepada anak angkat dia, iaitu Zaid ibn Harithah. Dan Nabi faham, orang pun still macam mana pun sorry sampai ke hari ini Zaid ibn Harithah dipanggil Zaid ibn Muhammad. Orang tak tahu generasi awal tahu, generasi kemudian orang Madinah seorang pun tak tahu yang si Zaid ni sebenarnya bukan anak kandung Nabi. Dia tahu ini anak Nabi. Sebab masa itu sampai ke hari ini, yang tahun 6 ni, tahun 6 ke sekarang? Sepatutnya 5 nak ke 6 lah. Tahun ini, zaman sampai ke hari ini, tak ada lagi hukum tak boleh menisbahkan anak angkat kepada diri you. Belum lagi. Syariat Islam belum lengkap. Jadi semua orang ingat Zaid memang anak Nabi, cumanya dia warna macam lain sikit. Okay. Jadi Nabi nak buat macam biasalah. Bila Zaid ini bin Muhammad, maknanya Zaid ialah a Quraisy. Dia memang bangsa aku terus, walaupun dia sebenarnya bukan. Faham tak cerita? Jadi tak kira lah, bila engkau dah diangkat oleh keturunan tu, engkau dah jadi keturunan tu. Itu style jahiliah yang akan dihapuskan oleh Allah sekejap lagi. Tak boleh. Bila Zaid, jadi untuk betul-betul layan Zaid macam orang Quraisy, macam anak aku, Nabi panggil sepupu dia Zainab. Nabi kata kahwin dengan Zaid. Tapi Zainab kata aku tak nak lah. Sebab Zaid tu dia macam lain sikit, macam tak sama lah tak dengan aku. Mungkin Zainab tahu cerita sebenar. Not compatible. Yes, tidak sekufu. Tapi Nabi kata kahwinlah dengan dia. Aku nak kau kahwin dengan dia. Zainab kata okeylah kahwin. Sebab Nabi nak dia kahwin. So dia kahwin lah. Kahwinlah Zaid dengan Zainab. Tapi Zaid dengan Zainab tak ngam, banyak bergaduh.
Sebab tak ngam. Mengikut riwayatnya macam ni. Macam mana pun Zaid ialah bekas hamba. Jadi dia punya personality, style dia ialah style macam bekas hamba. Dia bukan macam orang-orang bangsawan. Itu sound effect IDT ini. Korang pernah tengok tak macam mana orang kaya cakap dan macam mana orang tak berapa kaya cakap? Orang kaya kan cakap slow-slow sikit, macam standard sikit kan? Kan? Cuba makan dengan raja lagi 5 patah perkataan sejam. Kan? Kau rasa macam slownya dunia ni. Kan? Betul tak? Cara pun berbeza. Cara makan kan berbeza. Lagi orang itu, lagi dia bukan orang kaya, bukan orang bandar, lagi dia kecoh dekat tempat makan. Betul tak? Kan? Jadi kalau kita ada dua dunia yang diletakkan dalam satu rumah, pecah dunia tu. Pecah rumah tu. Satu orang kecoh, tapi itulah bangsa aku. Faham tak? Satu lagi standard sikit. Kan? Kawal sikit suara kau, asal duk nyaring sangat. Kan? Mak aku tak cakap macam tu. Jadi diorang tak ngam. Tapi saya nak tanya, dosa tak? Jadi orang yang kononnya tidak ada table manner sikit, tak dosa. Dosa tak orang yang proper, yang jaga dia kena baju kena straight, baju tu cakap pun straight, jalan pun macam robot. Tak salah, tak dosa. Tapi dua orang tidak berdosa ini boleh jadi tak ngam. Jadi kahwin ini bukan adik, muka you macam sesuai kahwin dengan muka abang ni. Bukan macam tu. Kahwin dia kena ada compatibility. Sebab tu Nabi suruh dia tengok dan suruh kita merisik kan, tanya-tanya siapa dia, keturunan macam mana. Alright. Jadi Zaid dengan Zainab tak ngam. Akhirnya Zaid akan datang jumpa Nabi banyak kali. Cakap, Nabi please aku nak ceraikan dia, aku tak tahan, tak ngam. Nabi kata tahan dulu, pergi balik. Dia datang lagi, Nabi please tahan, pergi balik. Ayat Quran tu saya bacakan sikit boleh? Surah Al-Ahzab. Dan ingatlah Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang yang telah dikurniakan oleh Allah nikmat, dan yang engkau juga telah berbuat baik kepadanya. Allah tengah cakap pasal Zaid okay, kan Allah dah bagi dia nikmat dan Nabi pun baik dengan dia. Bila engkau cakap kat dia, jangan ceraikan isteri kamu dan bertakwa kepada Allah. Okay, sambil engkau menyembunyikan dalam hatimu perkara yang Allah akan nyatakan. Cuba you underline benda tu kalau you ada nota. Sambil engkau menyembunyikan dalam hati, dan kau pula takut dengan cacian manusia, padahal Allah yang berhak engkau takut. Kemudian setelah Zaid selesai habis kemahuannya terhadap isterinya, maknanya ceraikan, kami kawinkan engkau dengan dia, supaya tak ada keberatan atas orang beriman untuk berkahwin dengan isteri-isteri anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah habis kemahuan dia. Okey. Jadi Allah akan sebenarnya kan, dalam Zaid datang-datang kat Nabi, Allah dah cakap dah Zaid akan ceraikan isteri dia. Dan lepas dia ceraikan isteri dia, engkau kena kahwin dengan Zainab. Itu yang Nabi lagi stres tu. Sebab apa? Budaya Arab mengatakan Zaid ialah anak dia. Dan budaya Arab jahiliah lagi, mana boleh kahwin dengan menantu. Bukan Islam yang start benda ni. Arab dah cakap dah. Kita sambung je tradisi yang sama. Kahwin menantu tak boleh. Macam semua budaya lah, kahwin dengan mak tak boleh, kahwin dengan makcik tak boleh kan. Dia dah standard dah. Arab kata kahwin menantu tak boleh. Allah kata after this you marry her. Itu yang Nabi cuba nak elak tu. Jadi Nabi bila Zaid datang, Zaid tahan dulu, dia kata. Itu yang Allah kind of macam perli dia. Allah, Nabi pun tak, yang kau tahan-tahan tu. Dan kau takut dengan cacian orang lain, dan kau sembunyikan apa yang kau tahu dalam hati kau, padahal Allah yang patut kau takuti. Macam itulah dalam ayat yang saya sebut tadi kan. Sebab Nabi risau kalau dia buat macam ni, habis. Seolah-olah macam ni lah, tiba-tiba datang perintah Allah untuk saya merokok dalam kelas. Kan merokok tak dibenarkan. Biasanya ustaz-ustaz tak merokok, tapi ada arahan dari Allah, mesti kena rokok sekali. Sebatang aja, depan semua orang, 300 orang. Habislah aku. Orang takkan datang kelas saya dah. Saya bukan perokok, tapi hari tu saya dipaksa. Tapi habis, nama saya akan rosak. Betul. Memang semua orang akan perli Nabi. Apalah kahwin dengan
menantu kau sendiri. Something is wrong. Akhirnya Nabi terpaksa juga, arahan Allah, Nabi akan kahwin dengan Zainab. Settle cerita.